Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Halo. Selamat pagi. Hari ini hari Jumaat 15 Mei, hari terakhir untuk minggu ini. Saya rasa kami sungguh gembira kan, dan saya harap semoga anda kalian juga berasa gembira hari ini. Soalan untuk hari ini agak sukar. Biar saya mainkan video ni. Soalan ini dari Romania. Saya dari Romania. Saya nak tanya soalan berkaitan dengan seseorang yang pekak dan buta. Soalan saya, apa tindakan yang boleh seseorang lakukan? Apa benih yang boleh ditanam untuk orang yang hilang keupayaan pendengaran dan penglihatan untuk atasi masalah hidup mereka? Wow, tujuan saya pilih soalan ni ialah kerana saya tak tahu jawapannya, kerana salah seorang warga emas di pusat jagaan yang saya kunjungi selama ni berapa tahun, beliau pekak dan buta. Setiap kali jika beliau disentuh, beliau akan berasa marah dan mula mengamuk. Tapi beliau tak dapat bertutur dengan baik, jadi kami tak dapat fahaminya. Pada pendapat saya, beliau dalam keadaan yang derita. Tapi tiada sesiapa yang tahu bagaimana untuk bantunya. Soalan ni tanya, apakah benih yang menyebabkan seseorang melalui penderitaan tersebut dan bagaimana kita boleh bantu atasi masalah ni? Saya rasa Penny tiada jawapan juga. Jadi apa kata kita rujuk kepada Casey Michael dulu? Baik, biar saya beritahu anda suatu cerita. Orang tua seperti saya suka bercerita lah. Ibu tiri saya berumur 94 tahun. Beliau mengalami kehidupan yang luar biasa. Dan sepanjang umurnya beliau telah menggunakan empelangkah tanpa kesedaran. Saya rasa secara automatik beliau berilham menggunakan empelangkah. Contohnya beliau seorang guru yang mengajar grade 1 di mana murid-murid berumur 6 tahun, 7 tahun. Beliau mengajar mereka matematik. Beliau seorang guru sepanjang hayatnya. Di Amerika, guru untuk murid-murid berumur 6 atau 7 tahun terima upah yang sungguh rendah. Mereka tiada gaji lumayan. Jadi semasa beliau bersara, beliau tiada banyak simpanan. Tapi beliau berkeputusan untuk melabur semua duitnya dalam saham. Walaupun beliau tak kaya, tapi beliau sungguh murah hati dan selalu membantu orang lain dengan wangnya. Suatu hari semasa membaca surat khabar, beliau terlihat harga saham bagi sebuah syarikat baru yang dinama Apple. Harganya hanya lebih kurang $1. Beliau beli banyak. Saya rasa benih baiknya berbunga. Sekarang beliau seorang jutawan. Beliau memiliki sebuah rumah yang besar dan cantik di tepi pantai di California. Anda boleh bersia-sia di tepi pantai dari rumahnya. Salah satu pantai yang cantik dunia ni. Beliau ada naruli ni. 5 tahun yang lalu mata beliau bermasalah. Beliau berjumpa doktor dan didapati beliau menghadapi penyakit macular degeneration yang biasanya akan menyerang orang tua yang berumur 80 tahun ke atas. Jadi doktor beritahu beliau, anda akan jadi buta, tiada ubat. Beliau tak tanya saya, tapi beliau mula berkhidmat secara suka hati di organisasi orang tua di California. Setiap minggu sekali beliau akan pergi ke pusat tu selama 22 atau 3 jam untuk baca buku untuk mereka yang buta. Untuk masa yang panjang, beliau tak menjadi buta. Jadi saya rasa walaupun kita kurang keupayaan dalam penglihatan,
kita masih boleh bantu mereka yang buta atau pekak agar ia hentikan benih buruk tu. Mungkin Penny dan Wang Xia, anda ada idea apakah benih yang menyebabkan masalah ni? Mengapa seseorang menjadi buta? Wang Xia? Ya, saya fikir kalau saya menjadi buta atau pekak, ini akan menyusahkan hidup saya. Saya rasa ini mungkin disebabkan saya pernah buat sesuatu yang menghalangkan seseorang, menyusahkan mereka. Sebab tu saya tak dapat lihat dan tak boleh buat kerja. Mungkin semasa memandu saya berhenti secara tiba-tiba. Saya tak berprihatin kepada orang di sekitar saya. Jadi jika saya menjadi buta, saya akan terasa tak mudah dan tak selesa. Inilah benih yang saya cuba kaitkan. Penny, apakah pendapat anda? Saya rasa mata dan badan bersehubung. Tapi dalam hal ni, mata seolah-olah putus hubung dengan badan kerana tak berfungsi. Jadi kalau kita menceraikan orang atau suatu komuniti, maka ia boleh datangkan masalah ni. Mata kita kelihatan berfungsi di tempat asalnya, tapi dia tak dapat berhubung dengan otak, jadi kita tak dapat lihat. Inilah saya cuba rasa mungkin sebab ni lah. Tapi apa pula pendapat anda, Kek Sheila? Saya rasa keadaan wabak di Hong Kong dan China semakin pulih kerana kerajaan China telah melakukan tindakan yang sewajarnya untuk menyekat penularan wabak ni. Kerajaan anda lebih teratur. Kerajaan saya tak begitu teratur. Sekarang kami menghadapi lebih banyak masalah di sini. Jadi saya fikirkan apakah yang berlaku di Amerika sekarang. Contohnya, semalam saya pergi ke pasar raya. Saya tak jumpa kertas tandas langsung. Mereka kata sekarang kertas tandas lebih harga daripada duit kertas di Amerika. Jadi dalam masa wabak ni, ramai-ramai orang menjadi sangat pentingkan diri sendiri. Sekarang tiada kertas tandas yang cukup. Bulan depan ahli keluarga saya tiada kertas tandas lagi. Jadi kalau mereka jumpa kertas tandas di dalam pasar raya, mereka akan beli kesemuanya. Mungkin 50 gulung. Dan tiada orang yang dapat belinya kerana sudah habis dibeli. Jadi ini juga sejenis kebutaan. Kalau kita tak faham dari mana datangnya sesuatu benda, kalau kita tak faham, kita dapat lebih banyak kertas tandas hanya dengan bermurah hati untuk berkongsi kepada orang lain. Jadi semalam saya bertuah di pasar raya. Apabila saya kunjungi pasar raya yang lain dan dapat kertas tandas, disebabkan kebutaan minta, biasa saya terfikir untuk beli semuanya. Sebenarnya kalau saya jumpa kertas tandas, ini adalah kerana pada masa dulu saya pernah berkongsi kertas dengan orang lain. Saya rasa kebutaan seperti ini selalu berlaku di Amerika sekarang. Ini akan menyebabkan kebutaan secara fizikal. Saya rasa itu tak semata-mata ibarat saya saja. Ada kenyataan tertentu. Kita bertindak secara buta-buta dan hanya pentingkan diri sendiri. Akibatnya penglihatan kita terjejaslah. Jadi apa pendapat Wang Xia? Saya fikir dari segi falsafah, saya bertanya diri saya apa yang saya nak lihat.
dan dengar di sekitar saya yang boleh bantu saya dalam hayat ni. Bagi saya, jika saya boleh ketahui cara untuk dapatkan sesuatu yang saya mahu dengan baik, kan baik sekali ya. Dengan memiliki mata dan telinga untuk melihat dan mendengar adalah sesuatu yang amat bernilai kepada saya untuk memperoleh kebijaksanaan. Jadi kalau saya tak dapat lihat atau dengar, itu bermakna mungkin saya pernah menghalang seseorang lain memperoleh kebijaksanaan. Jadi benar di sini ialah berkongsi kebijaksanaan. Apa-apa yang anda tahu atau pelajari seperti teknologi baru atau apa saja yang anda tahu, berkongsilah dengan orang lain. Inilah caranya. Sungguh pun pada masa akan datang jika menjadi buta atau peka, anda tetap boleh melihat dan mendengar sesuatu yang anda bernilai. Inilah pendapat saya dari segi falsafah. Jadi setahu saya halangan utama untuk menjadi buta ialah sikap pentingkan diri sendiri. Sebab bersikap pentingkan diri sendiri mengakibatkan kita tak berkongsi. Lalu kita tak dapat lihat dan dengar. Jadi sekarang timbul satu soalan besar. Kalau itu adalah benar bahawa kebutaan berkongsi menyebabkan kebutaan penglihatan. Jadi bagaimana kita boleh bantu orang yang buta? Apakah yang kita patut buat? Bagi saya, bila saya mula pelajari sistem benih di DCI, salah seorang rakan saya, sekerja saya juga ada masalah yang sama, iaitu masalah mata. Tapi saya tak tahu. Tapi dalam satu pertemuan, tiba-tiba beliau berkongsi dengan kami bahawa beliau ada masalah mata di mana salah satu matanya tak dapat lihat apa-apa. Kami semua tak tahu mengenai ini. Dan saya cadangkan untuk bantu suatu pertubuhan dipanggil Visionary yang membantu kanak-kanak buta yang miskin untuk mendapat pembedahan mata, bantu mereka agar dapat penglihatan. Jadi kawan tersebut mula beri sumbangan setiap bulan kepada para doktor yang beri lawatan kepada kanak-kanak tersebut untuk memulihkan penglihatan mereka. Jadi cara untuk bantu mereka ialah ajar mereka bantu orang lain dari segi sumbangan dana atau kerja sebagai sukarela, lalu tanamlah benih itu. Ya, saya berfikir sebab saya pergi ke rumah warga emas tu, wanita yang pekat dan buta tu sungguh menderita. Jadi langkah pertama ialah untuk bantu dan beri perasaan kemesraan. Kami beri peluk dan pegang tangannya, lalu dia mula berasa tenang. Jadi kami lawatnya setiap minggu. Jika saya tak dapat pergi, kawan saya akan pergi melawatnya. Jadi setiap minggu kami pergi dan mulalah dia buka hatinya. Selepas tu, walaupun dia tak boleh lihat, mendengar, adalah sukar bagi kami berkomunikasi dengannya. Sukar bagi dia tanam benih. Tapi lambat laut, dia mula bermesra dengan kami dan guna tangannya untuk sentuh kami, berbisik, kamu baik hati dan sebagainya. Jadi dia mula tanam benih yang baik. Saya ada cadangan yang sangat praktikal yang pernah saya lakukan. Negara-negara miskin seperti Afrika, penduduknya tak mampu untuk beli cermin mata. Jadi saya pergi ke kawan-kawan saya dan bertanya jika sesiapa yang ada cermin mata yang berlebihan, tak kisah jenis apa, bagi saya. Kami dapat kumpul 1,000 cermin mata dalam beberapa hari kerana setiap saja ada cermin mata yang lebih di rumah. Mereka ada yang lama, yang ketinggalan fashion. Jadi kami dapat kumpul 1,000 dalam beberapa hari saja.
dan kami kirimkan kepada Afrika. Kawan saya cuba ingatkan, anda tak boleh kirim cermin mata ke sana. Mereka perlukan doktor untuk periksa mata mereka dan bagi prescription. Kawan saya kata, tak, anda tak faham keadaan di negara miskin. Mereka masuk ke kedai dan beli cermin mata orang mati. Mereka cuba pakai dan jika sesuai untuk mereka, mereka akan simpan. Sesuai dan mereka simpan. Jika tak sesuai, mereka tak belilah. Tiada doktor yang akan periksa mata. Mereka hanya cuba pakai saja. Dan saya pernah nampak dalam gambar di mana mereka pakai 2 lapis cermin mata dan mereka rasa ia berkesan. Jadi saya rasa ini adalah cara yang mudah dan praktikal. Kita boleh kumpul cermin mata di setiap negara dan kirim ke Afrika. Jika anda tak tahu nak kirim kepada siapa, saya ada beberapa alamat di Afrika untuk penduduk-penduduk miskin di sana. Ini adalah cadangan yang praktikal. Baik, memandangkan masa terhad dan ini merupakan soalan yang bermakna untuk galakkan masalah ini kepada kami, mengelakkan masalah ini apabila kami menjadi tua. Jadi biar kami buat rumusan ya. Mula dengan Geshe Michael, apa lagi cadangan praktikal dari Geshe Michael selain daripada mengumpul cermin mata lain untuk bantu penduduk Afrika? Saya suka idea tentang ajak orang lain untuk berkongsi. Kerana sifat tak berkongsi merupakan sejenis kebutaan. Jadi mata anda akan semakin baiklah. Cara terbaik untuk berkongsi adalah anda berkongsikan diri anda. Orang lain akan ikut perbuatan anda ni. Ini merupakan idea EDCI. Cara terbaik untuk ajak orang lain ialah anda sendiri banyak berkongsi. Bagi saya akan berkongsi tisu untuk orang lain. Wow. Bagaimana dengan anda semua? Apakah rumusan Penny dari Hong Kong? Hari ini saya banyak belajar ya. Dua perkara. Pertama, sesetengah orang lahir dengan kecacatan fizikal. Dan saya terfikir emak saya, apabila beliau menjadi tua, penglihatannya bermasalah. Bagaimana saya boleh ajar beliau untuk mengatasi masalah ini? Jadi hari ini saya belajar satu cara. Saya akan mengajak emak untuk menonton Peachtree Morning Show bersama. Ya begitu praktikal kan? Dan setiap hari tonton satu episod video lalu tahu mengapa seseorang itu begitu gembira dan berjaya. Jadi cara praktikal saya lah membantu emak dan mereka yang saya sayangi agar lebih gembira dan berjaya. Tontonlah Peachtree Morning Show ni. Inilah cadangan saya pada hari ini. Bagaimana pula dengan Wang Xia? Baik-baik. Saya masih tengah berfikir pemandangan yang paling indah yang saya dapat lihat atau ayat-ayat baik yang saya dapat dengar iaitu pengetahuan. Dan untuk saya suka kelab membaca. Jika saya kerap ke kelab membaca dan berkongsi ilmu, saya dapat bantu mata dan telinga saya. Inilah cara praktikal saya. Seperti yang dikatakan, mereka dalam penderitaan kerana menghadapi masalah. Maka kita sepatutnya tunjuk kasih sayang. Berikan masa dengan tenaga kami untuk bina keyakinan mereka sehingga mereka berani atau cukup kuat untuk mula tanam benih untuk mereka diri sendiri. Baik, saya ada satu cadangan lagi. Kawan saya dari Romania tanya dua perkara. Jika mata akan menjadi buta dan telinga jadi pekak, benih yang terbaik untuk ditanam supaya tak ada masalah pendengaran ialah kongsikan senarai lagu anda. Ramai yang hantar lagu playlist mereka kepada saya dan saya dan Veronica
juga kadang-kadang kami dengar bersama-sama. Pagi ni kami dengar lagu ni yang bertajuk Sowing the Seed of Love, TCI, yang dihantar oleh Jessica Metal. Saya tak kenal anda dan saya rasa kita tak pernah bertemu dan tak tahu anda dari negara mana. Tapi saya nak beritahu kami nikmati lagu-lagu anda. Ia sungguh hebat. Semoga anda hantar lagi lagu kepada saya. Jika anda tak nak bermasalah pendengaran, kongsilah senarai lagu anda. Inilah lagu pilihan minggu ni. Terima kasih kepada Jessica. Saya berharap setiap orang nikmati lagu ini. Kami juga akan postkannya dalam rancangan ni dan Facebook dan juga website kami. Jadi nikmatilah muzik tu. Sila hantarkan senarai lagu anda ke Peachtree Show. Kami harap dapat berkongsi dengan lebih ramai orang. Saya nak berucap terima kasih kepada Wang Xia dan Penny. Mereka adalah penganjur terbaik di China, kawan baik saya. Saya harap anda akan kembali lagi. Gembira dengan kehadiran anda berdua. Everyone, terima kasih Keishi Michael. Kembali rancangan kami pada hari Isnin ya. Selamat tinggal. Bye-bye. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.